Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, ingin saya mengucapkan terima kasih buat semua yang memberikan ucapan selamat dan doa sebenar hari lahir saya. InsyaAllah, semua doa-doa tersebut makbul dan saya doakan kesejahteraan untuk anda semua juga. Semoga kita semua meraih rahmat darinya. Saya masih ingat lagi ketika saya membentangkan bajet 2022, negara masih di dalam fasa pelan pemulihan negara. Dan kini kita telah pun beralih ke fasa peralihan ke endemik. Alhamdulillah. Memandangkan kita dah pun masuk ke bulan Julai, separuh tahun pertama pun dah tamat. Jadi, sangat sesuailah kalau kita buat sedikit sorotan pencapaian bajet 2022 sehingga kini. Bajet 2022 yang bertemakan keluarga Malaysia, makmur sejahtera, memfokuskan kepada 3 matlamat, iaitu kesejahteraan rakyat, perniagaan yang berdaya tahan dan ekonomi yang makmur dan mampan. Sejumlah 332.1 bilion ringgit telah disediakan dalam bajet 2022, iaitu peruntukan yang tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ini yang secara langsung menunjukkan komitmen kerajaan ke arah pemulihan ekonomi yang kukuh. Antara inisiatif yang disediakan ialah Jamin Kerja Keluarga Malaysia, di mana matlamat kerajaan adalah untuk menyediakan 600,000 peluang pekerjaan dengan peruntukan 4.8 bilion ringgit. Sehingga Jun 2022, lebih daripada 150,000 rakyat telah mendapat pekerjaan. Antara kayu ukur kejayaan inisiatif penyediaan peluang pekerjaan sudah tentunya kadar pengangguran negara. Masa pandemik sedang menggila, kadar pengangguran memuncak sehingga 5.3% pada Mei 2020. Tetapi kini telah jatuh kepada 3.9% pada April 2022. Sasaran kerajaan untuk kadar pengangguran di Malaysia tahun ini ialah 4%. Tetapi sekarang, Alhamdulillah, dah pun turun ke 3.9%. Ini bermakna inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan telah pun menunjukkan impaknya. Masa saya bentangkan bajet 2022, ramai pencari kerja mengadu tak dapat cari kerja. Sekarang, majikan pula mengadu pekerja tak cukup. Untuk membantu para usahawan, kita juga ada inisiatif Semarak Niaga yang menyediakan pembiayaan dan jaminan bernilai lebih 40 bilion ringgit bagi menyokong pemulihan dan membina semula kapasiti serta daya saing perniagaan. Bagi usahawan PMKS pula, terdapat lebih daripada 70 program bantuan perniagaan dengan nilai lebih kurang 1.8 bilion ringgit bagi memperkasa perniagaan yang boleh dipohon mengikut kesesuaian. Sehingga Mei 2022, Semarak Niaga telah memanfaatkan lebih 45,000 perniagaan. Kalau ada usahawan di luar sana yang masih belum memohon, jangan risau, ya, masih banyak lagi bantuan yang boleh dipohon. Ya, dipohon seperti program usahawan lepasan institusi pendidikan MARA dan belia, program pembangunan usahawan teknikal, skim Dana Nita di bawah MARA, skim Tekun Nita di bawah Tekun, skim pembangunan usahawan masyarakat India di bawah Tekun juga, dan program pembangunan usahawan profesional. Selain itu, bantuan-bantuan yang disediakan untuk rakyat termasuk inisiatif Bantuan Keluarga Malaysia yang bernilai 8 bilion ringgit memanfaatkan 12.6 juta keluarga Malaysia, dan bantuan e-pemula yang bernilai 260 juta ringgit telah pun disalurkan kepada 1.7 juta belia yang telah menerima RM150 seorang. Secara keseluruhan, sehingga April 2022, 257 daripada 282 inisiatif strategik yang dipantau oleh Jawatan Kuasa Pemantauan Bajet 2022 telah mula dilaksanakan, dengan baki 25 inisiatif lagi akan dilancarkan pada separuh kedua tahun ini. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang bantuan yang boleh dimohon, senang aja. Pergi ke laman manfaat bajet. Sebelum saya sambung cerita laporan kewangan rakyat hari ini, jom kita berkenalan dengan seorang penerima manfaat dari inisiatif Semarak Niaga di bawah bajet 2022, iaitu Encik Huzaifi Al-Madani yang menjalankan perniagaan di Ipoh bersama isteri beliau. Antara bantuan yang beliau dapat adalah melalui Tekun Nasional, Bank Simpanan Nasional dan Bank Islam. Hello. Hello, Ustaz.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Uzaifi macam mana? Sihat? Baik, Alhamdulillah Wabi sihat. Sebenarnya Cik Uzaifi, saya telefon ni nak tanya sikit ya pasal perniagaan Cik Uzaifi sekarang ni, masa zaman PKP dulu dan juga sekarang ni lah bila ekonomi kita ni dah buka. Nanti kita nak kongsilah cerita ni dengan peniaga-peniaga lain nanti. InsyaAllah waktu PKP tu ni saya kan waktu PKP kan kita tak boleh keluar rumah waktu tu. Saya dengan isteri saya di waktu tu saya decide nak buka kedai runcit. Barang waktu tu kan permintaan agak tinggi tu. Saya dengan hasil duit simpanan yang ada tu saya buka kedai runcit dengan frozen sekali lah. Oh, okey. Waktu PKP tu saya buat penghantaran ke rumah. Alhamdulillah sambutan tinggi. Waktu tu kan orang tak boleh keluar. Ya, betul. Sekarang? Ya, sekarang ni bantuan tu waktu kawan saya ada bagi tahu yang waktu tu kan saya kekurangan modal untuk top up barang. Jadi kalau saya cakap ada dana daripada kerajaan waktu tu. Waktu saya pun search lah dekat website kan, bantuan daripada kerajaan. Alhamdulillah saya dapat tu dengan Tekun, Bank Islam dengan BSN. Oh, tiga-tiga dapat ya? Tekun, Bank Islam dan juga BSN. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Bank Islam dengan Bank Sepanjang Nasional, Alhamdulillah dapat. Ya. Terima kasih banyak YB. Alhamdulillah lah. Saya waktu tu ada kursus usahawan kan meeting Zoom. Lepas tu dia pun cakap lah, waktu saya kekurangan modal sebab saya nak top up barang. Dia cakap lah memang kira banyak bantuan dana kerajaan yang bagi sebenarnya ni. Waktu saya tak tahu tu yang saya search, waktu Alhamdulillah tu saya dapat Tekun, IT card dengan Bank Sepanjang Nasional. Saya dengar Cik Uzaifi ni pun ada buka bisnes baru juga. Betul? Ya, betul baby. Ikutkan bisnes yang baru ni, bisnes family saya, bisnes ibu bapa saya, kedai pakaian sekolah. Pakaian sekolah. Jadi saya pakaian sekolah. Jadi saya decide kira saya bantu tolong ayah saya dan sebabkan saya anak sulung. Jadi daripada situ lah saya kembangkan family ayah saya lagi tu. Alhamdulillah, saya dengar cerita Uzaifi ni pun bagus. Jadi saya doakanlah agar bisnes berkembang dan insya-Allah dapat juga bantu ekonomi komuniti di Ipoh di Perak ni. InsyaAllah. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki ni jemputlah saya kepada singgah kedai. Mengalu-alu sangat YB datang YB. Boleh. Nanti kita plan pergi jumpa Uzaifi dekat kedai. Jadi stay safe ya Cik Uzaifi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih banyak YB. Okey, kita dah cerita pasal bajet 2022. Sekarang kita buka cerita bajet 2023 pula. Tema bajet 2023 ialah memperkukuh pemulihan, memudah cara pembaruan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Fokus kita masih kepada rakyat, perniagaan dan ekonomi. Walaupun bajet 2023 hanya akan dibentangkan pada suku keempat tahun ini, kita dah pun mulakan proses libat urus untuk mendapatkan maklum balas rakyat. Kerajaan sentiasa komited untuk terus meningkatkan ketelusan proses penyediaan bajet dan menggalakkan penyertaan orang ramai. Proses bajet 2023 kita dah mulakan ya dengan pengeluaran kenyataan pra-bajet 2023 atau KPB yang dikeluarkan pada 3 Jun 2022. KPB ini tujuannya untuk memastikan rakyat tahu apa keutamaan kita untuk bajet tahun depan. Kita juga dah minta Persatuan Industri, Dewan Perniagaan dan pelbagai NGO berikan cadangan apa yang perlu kita ambil kira dalam bajet 2023. Seperti tahun lepas, MOF juga akan mengeluarkan kertas rundingan awam mengenai langkah dasar bajet 2023 yang dirancang untuk maklum balas orang ramai. Seterusnya, Kementerian Kewangan akan turun padang berjumpa dengan rakyat untuk dapatkan maklum balas secara terus. Tapi kita jumpa rakyat ni bukan setakat meeting di MOF sahaja. Macam tahun lepas dan tahun sebelumnya, kita akan adakan jelajah bajet ke seluruh Malaysia ya untuk berjumpa rakyat. Saya dan timbalan-timbalan saya akan turun ke semua negeri untuk berdialog dan lihat sendiri keadaan dan keperluan rakyat. Bajet 2023 akan meneruskan momentum pemulihan semasa dan memberi penekanan kepada pembaharuan struktur dan pengukuhan daya tahan ekonomi. Umat Islam akan menyambut Hari Raya Haji atau dikenali juga sebagai Hari Raya Korban dan Aidiladha beberapa hari lagi. Ini bermakna bagi bulan Islam, kita telah pun berada di penghujung tahun dan kita bakal menyambut New Year atau awal Muharram bulan hadapan.
Kepada umat Islam yang berkemampuan dan akan mengimarahkan Hari Raya tahun ini dengan ibadah korban, Alhamdulillah. Terima kasih atas keprihatinan membantu masyarakat di sekitar anda. InsyaAllah, ibadah tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat pulangan di akhirat kelak. Kepada rakyat Malaysia yang bakal pulang ke tanah air dan dengan gelaran haji dan hajah, saya doakan semoga mendapat haji yang mabrur dan selamat kembali. Ada juga usikan nakal bertanyakan warna baju Hari Raya Haji tahun ini. Untuk Raya Haji, saya recycle baju lama saja. Banyak lagi baju Melayu yang masih elok. Okey je nak pakai semula. Bagi mengakhiri sesi kali ini, saya berharap kita semua kekal bersemangat, berdaya saing dan tidak mudah berputus asa. Ingatlah, setiap usaha pasti ada ganjaran olehnya, insya-Allah.